ini kita akan melihat aktiviti iaitu kita akan kenal pasti dahulu ayat aktif dan ayat pasif. Kemudian berdasarkan gambar dan ayat aktif yang diberikan melalui muka surat 172 ini, kita akan sambung cerita dengan membina ayat aktif dan ayat pasif daripada perkataan yang diberikan. Baiklah, sebelum itu, marilah bersama-sama cikgu kita baca dahulu petikan tata bahasa dengan tajuk Tingkatkan Ekonomi Bersama. Baiklah, semua anak murid cikgu yang berada di luar sana, kita sama-sama membaca. Buka buku teks Bahasa Melayu tahun 6, kita baca bersama-sama. Tingkatkan Ekonomi Bersama. Puan Zuraini, Ibu Faris, mengusahakan perniagaan kuih-muih tradisional. Kuih tradisional seperti Keria, Nagasari, dan Serimuka dibuat oleh beliau. Perusahaan itu dijalankan oleh semua ahli keluarganya. Dengan cara itu, mereka dapat mempertingkatkan ekonomi keluarga. Puan Zuraini berniaga di gerai yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan. Jualan kuih mereka habis lebih awal pada setiap hari. Para pelanggan sering bersungut kerana tidak dapat membeli kuih kegemaran mereka. Kita mesti memastikan kuih-muih yang kita dapat dinikmati oleh banyak pelanggan. Tambahan pula, jenis kuih yang lain tidak mampu kita tambah kerana kekurangan tenaga kerja, kata Puan Zuraini kepada ahli keluarganya. Bagi mengatasi masalah itu, jiran dan kamu dikehendaki untuk membina ayat berdasarkan bagi mengatasi masalah itu jiran. Sambungkan seterusnya berdasarkan 6 patah perkataan itu, iaitu dipelawak, dibantu, terjual, mempromosikan, dipasarkan, dan menubuhkan. Di samping kita diberikan 6 patah perkataan ini, kita juga diberikan dengan 6 gambar berdasarkan perkataan yang telah pun diberikan tersebut. Baiklah, sebelum kita meneruskan dengan aktiviti menyambung cerita pendek berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan dengan tajuk Tingkatkan Ekonomi Bersama, baiklah, kita tengok dahulu apakah dia ayat aktif dan ayat pasif. Ini adalah untuk memudahkan semua murid-murid cikgu dan menyenangkan murid-murid cikgu untuk membina ayat dan melengkapkan ke-6 patah perkataan tersebut berdasarkan ke-6 gambar yang diberikan. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai subjek baharu. Contoh ayat pasif. Objeknya kuih-muih dijual. Kata kerja pasif Faris, subjek. Manakala ayat aktif pula yang mana subjek itu berada di hadapan, iaitu Faris menjual kata kerja aktif dan kuih-muih objek. Manakala berdasarkan kedua-dua contoh iaitu ayat pasif dan ayat aktif ini, maka tengok bersama-sama pada petikan pendek ini. Adakah kamu nampak di dalam buku teks kamu ayat yang berwarna merah ini, iaitu
Puan Zuraini, Ibu Faris mengusahakan perniagaan kuih-muih tradisional. Ini adalah ayat aktif kerana seperti kata tadi, subjek. Itu subjeknya di sini Puan Zuraini berada di hadapan, manakala kuih-muih tradisional iaitu objeknya berada di belakang. Manakala kita tengok pula ayat yang diwarnakan biru, iaitu kuih tradisional seperti Keria, Nagasari dan Seri Muka dibuat oleh beliau. Kenapa ini dinamakan ayat fasib? Kerana seperti contoh yang diberikan kepada kamu. Okey, objeknya kuih-muih berada di hadapan kan. Kemudian subjek Faris berada di belakang. Kita tengok ayat yang berwarna biru. Kuih-muih. Kuih ada di hadapan. Yang mana kuih-muih ini adalah objek. Manakala subjeknya pula ialah beliau. Siapa beliau? Puan Zuraini. Berdasarkan penerangan yang telah pun cikgu berikan dan contoh, kita kena mencari ayat aktif dan ayat fasib berada di pada perenggan kedua dan perenggan ketiga. Manakala bahagian yang kedua pula, kita dikehendaki untuk menyambung cerita pendek ini berdasarkan 6 perkataan fasib dan aktif ini beserta dengan gambar yang diberikan. Kita kena bina ayat. Okey, adakah memahami apa yang perlu kita buat pada hari ini? Cikgu rasa amat jelas kan? Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, cikgu bantu kamu. Okey, cikgu bantu kamu pada hari ini. Kita akan berdasarkan perenggan kedua dan perenggan ketiga ini, kita sama-sama cari ayat aktif dan ayat fasib. Okay, baiklah, sekarang kita tengok. Di dalam perenggan tersebut ada ayat aktif dan ayat fasib. Baiklah, ayat aktif pertama, dengan cara itu mereka dapat mempertingkatkan ekonomi keluarga. Mereka, apa dia? Adalah subjek dan objeknya adalah keluarga. Yang kedua, ayat aktif yang kedua berdasarkan perenggan kedua dan ketiga ini seterusnya. Ayat aktif seterusnya. Puan Zuraini berniaga. B-E-R-N-I-A-G-A. Bukan di kelas A. Okey, berniaga. Eja yang sebetulnya B-E-R-N-I-A-G-A. Maafkan cikgu. Puan Zuraini berniaga di gerai yang tersedia oleh pihak berkuasa tempatan. Berniaga. Maafkan cikgu, ejaan berniaga sebenarnya B-E-R-N-I-A-G-A. Berniaga. Ayat aktif yang ketiga. Para pelanggan sering bersungut kerana tidak dapat membeli kuih kegemaran mereka. Dan ayat aktif yang keempat dan terakhir, kita mesti memastikan kuih-muih kita dapat dinikmati oleh banyak pelanggan. Itu adalah ayat aktif, keempat-empat ayat aktif yang terdapat berdasarkan petikan pendek yang telah pun kita baca sebentar tadi. Manakala ayat fasibnya pula, yang pertama ialah perusahaan itu dijalankan oleh semua ahli keluarganya. Tadi ayat aktif dia kan. Dengan cara itu, mereka dapat mempertingkatkan ekonomi keluarga. Manakala ayat fasibnya pula, perusahaan itu dijalankan oleh semua ahli keluarganya. Ayat fasib kedua, jualan kuih mereka habis lebih awal pada setiap hari. Ayat fasib yang ketiga,
Lagi pula kuih-muih yang lain tidak mampu kita tambah kerana kekurangan tenaga pekerja. Itu adalah 3 ayat fasib dan 4 ayat aktif. Manakala ayat fasib yang keempatnya adalah kamu dikehendaki untuk mencari di dalam petikan ini sama ada. Adakah lagi ayat fasib ataupun tidak? Jika hanya terdapat di dalam petikan fasib pertama, ayat fasib kedua dan ayat fasib ketiga, maka ruangan yang keempat ini kenalah kamu kosongkan. Okey, baiklah. Dan aktiviti kita yang kedua, kita kena menyambung. Okey, menyambung bagi mengatasi masalah itu jiran. Kita kena sambung cerita ini dengan berdasarkan ke 6 buah gambar dan 6 perkataan yang telah pun diberikan kepada kita. Yang pertama di pelawak. Nampak gambarnya, Puan Zurina mempelawak siapa? Jiran-jiran. Kedua, jiran-jiran. Puan Zurina dibantu oleh jiran-jiran dan kuih-muih terjual. Okay, yang keempat, Puan Zuraida mempromosikan kuih-muihnya tu melalui teknologi iaitu internet. Kemudian Puan Zuraina juga kuih-muih juga dipasarkan melalui pergi rumah ke rumah dan akhirnya mereka berjaya menubuhkan sebuah kedai makanan. Baiklah, berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan, maka cikgu bantu kamu lagi sekali untuk menyambung petikan tersebut. Bagi mengatasi masalah itu, jirannya dipelawak untuk membantunya membuat pelbagai jenis kuih-muih. Kerja-kerja Puan Noraini semakin ringan dan kuih juga boleh dibuat dengan lebih banyak setelah dibantu oleh jiran-jirannya. Setiap hari banyak kuihnya yang terjual. Bagi meluaskan pasaran kuih-muihnya, beliau mempromosikan jualannya di media sosial. Social class, bahasa Melayunya SOSIAL. Ini bahasa Inggeris. Maafkan cikgu. Ini adalah typing error ni sebenarnya. Maafkan cikgu ya. SOSIAL. Sosial. Okay, lagi sekali cikgu baca. Bagi meluaskan pasaran kuih-muihnya, beliau mempromosikan jualannya di media sosial. Hasil daripada promosi yang berkesan dan berterusan, kuih-muihnya berjaya dipasarkan secara lebih meluas. Beliau menggunakan perkhidmatan penghantaran untuk memudahkan para pelanggannya. Berkat usaha dan kesabaran, Puan Noraini telah mampu menubuhkan sebuah kedai yang menjual pelbagai kuih-muih tradisional. Kerana mampu meningkatkan ekonomi keluarga serta jiran-jirannya. Baiklah, berdasarkan penyambungan ayat demi ayat menjadikan sebuah petikan yang mampu kita buat pada hari ini dan ke-6 gambar serta ke-6 perkataan juga termasuk di dalam petikan yang telah pun cikgu bacakan sebentar tadi, iaitu perkataan dipelawak, dibantu, terjual, mempromosikan, dipasarkan, menubuhkan. Semua ke-6 perkataan itu ada dan berada di dalam petikan pendek yang cikgu bantu untuk memudahkan kamu pada hari ini. Baiklah, setelah cikgu menerangkan apakah dia 4 ayat aktif dan 3 ayat pasif yang terdapat di dalam petikan dengan tajuk tingkatkan ekonomi bersama, serta cikgu bantu juga kamu menulis satu petikan pendek bagi menyambung dan melengkapkan
cerita pendek tingkatkan ekonomi bersama ini, maka harapan cikgu dapatlah murid-murid cikgu yang berada di luar sana membuat, menyalin dan belajar dengan bersungguh-sungguh dan percaya menyiapkan latihan tingkatkan ekonomi bersama muka surat 172 Bahasa Melayu tahun 6. Sekian, terima kasih. Akhir kata, orang yang rajin pasti berjaya. Selamat berjumpa lagi.